Jadi saya nak tumpu sedikit tentang soal dan konsep inflasi ni. Kerana ayat yang selalu dipakai ialah inflasi turun tapi harga macam tak turun je. Inflasi ini menunjukkan kenaikan harga barang. Jadi sebuah ekonomi yang mampan, yang pertumbuhan ekonominya robust, ialah sebuah ekonomi yang dapat mengimbangi dari segi kadar inflasi yang tidak melonjak dengan cepat sehingga tidak dikawal dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan gaji. Sebab kita semua tahulah kalau orang lagi banyak gaji dan duit dalam poket, dia akan berbelanja lebih. Bila dia berbelanja lebih, harga barang pun akan naiklah kerana permintaan lebih, kan? Jadi fokus mana-mana kerajaan pun di dunia ini, dia bukan fokus kepada turunkan harga barang ataupun naikkan pertumbuhan. Fokusnya ialah imbangan yang baik di antara inflasi dan juga pertumbuhan. Sebab itu bila inflasi yang diwariskan kepada pentadbiran ini, bila kita mula ambil alih, itu inflasi yang membimbangkan. Kalau dia terus naik daripada 4.8 naik jadi 5, naik jadi 6%, contohnya, itu akan memberi satu keadaan yang kalau tidak berhati-hati dipanggil runaway inflation. Maksudnya pertumbuhan harga yang naik mendadak dan tidak terkawal. Dan kalau teruk lagi, dia mula berlaku seperti beberapa negara yang pernah berlaku lah, contohnya Argentina, dia panggil hyperinflation. Kalau di dalam sejarah negara kita ni, hyperinflation pernah berlaku masa zaman kerajaan Jepun menduduki Melaya dulu. Itu yang dia jadi cerita duit daun pisang. Kerana bila hyperinflation itu, harga barang naik 20%, inflasi dia sampai 15, 20, 23%, buat kerja banyak mana pun, duit banyak mana pun ada, dia tak berguna dah. Kerana barang yang kita nak beli bulan depan tu, duit yang ada tu dia semakin kurang nilai. Jadi sebab itu keutamaan kerajaan ialah untuk memastikan runaway inflation ini tidak berlaku semasa kita mula-mula ambil alih. Sebab walaupun orang kata apalah nak bising sangat pasal inflasi ini menurun di Malaysia, banyak lagi negara sekarang dalam keadaan ekonomi global sekarang yang masih lagi mencatat inflasi 2 angka. Turki saya ingat masih lagi inflasi 2 angka, dan pada satu masa yang panjang dalam 2-3 tahun yang lepas, inflasi Turki ada mencecah sampai 20%. Jadi bayangkan kalau keadaan dia tiap-tiap bulan harga tu naik sampai 20%, jadi gaji kita mustahil boleh naik pada kadar itu di mana-mana dalam dunia ini. Itu yang akan akhirnya, kalau inflasi itu tidak dikawal dan meningkat secara drastik, itu akan menyebabkan kuasa beli rakyat itu semakin lemah. Dan bila ini berlaku, bukan saja soal kos sara hidup, tapi dia akan mula ada kesan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat juga. Kerana nilai mata wang kita itu, dia akan hilang nilai dia daripada satu bulan ke satu bulan. Kita simpan duit dalam bank pun, dia tiap-tiap bulan bukan kita dapat untung, dia makin kurang dan makin kurang. Jadi itu sebenarnya satu konsep inflasi yang saya harap dari satu bulan ke satu bulan, kita ada lebih ramai rakyat Malaysia yang memahami kenapa mengawal inflasi ini cukup penting untuk dikekalkan pada kadar yang seimbang. Pada masa yang sama juga kita nak naikkan gaji. Sebab sekarang ini ialah, saya fahamlah kalau yang pembangkang tu you buat macam mana pun dia pusing. Kita usahakan untuk menaikkan gaji rakyat melalui dasar gaji progresif, sekarang dia pusing pula. Oh, dia kata lepas ni kalau naik gaji, nanti harga barang naik. Dia sebenarnya mengimbangi kedua-dua itu. Sebab itu bila kita rangka dasar gaji progresif, kita ambil perhatian yang khusus tentang
kesannya kepada inflasi nanti, because the best outcome is to make sure that there is a balance between an acceptable inflation, yet at the same time we can see a much faster growth in household incomes. Jadi kadar inflasi yang tinggi secara berterusan yang kita lihat pada tahun lepas, sekiranya tidak dikekang akan mengikis kuasa beli rakyat. Kerana harga barangan dan perkhidmatan akan naik, tetapi pendapatan tidak semestinya naik pada kadar yang sama. Dan itulah sebenarnya masalah negara kita. Sebelum ini contohnya, walaupun kadar inflasi itu dilihat baik, maksudnya 3%, 2%, sebelum pun kadar inflasi itu naik sampai 4, sampai nak dekat 5%, gaji kita tu naik sikit sangat. Real wages, I think in the last few years was only less than 1%. Jadi sebelum ini pun, sebelum inflasi ni naik seperti yang kita lihat tahun lepas, kita dah ada pun masalah yang kenaikan gaji rakyat itu lebih rendah daripada kenaikan harga barang. Jadi bayangkan kalau contohnya inflasi itu terus naik secara mendadak dan secara berpanjangan, ataupun dalam keadaan sekarang, walaupun kita berjaya menurunkan inflasi pada kadar 2%, tapi gaji tak naik. Still a problem. Sebab itulah yang diusahakan sekarang ialah untuk sekarang, I think we can safely say that inflation is under control, dan Alhamdulillah dasar gaji progresif itu telah dipersetujui dan dalam pelaksanaan, then I think we will be able to manage both sides of the coin. Maksudnya harga dengan inflasi terkawal, saya harap dia kekal 2% dalam lingkungan ini, dan mulai tahun 2024, bila dasar gaji progresif ini mula dilaksanakan di syarikat swasta dan sektor awam, dan kita akan mula ada pekerja, keluarga yang mula mendapat manfaat yang gajinya dinaikkan secara berkala daripada satu tahun ke satu tahun. Tapi itu pun tak cukup lagi. Itu pun tak cukup lagi. Satu perkara yang kita tumpukan juga di Kementerian Ekonomi dan agensi dan kementerian-kementerian yang lain ialah untuk memastikan bahawa bekalan makanan dan barangan itu bukan saja mencukupi, tetapi ada persaingan supaya harganya itu adalah rendah. Sebab kalau tak ada persaingan, maka ialah yang monopoli, yang kuasai itu dia akan terus. Benda ini tak boleh dibuat sekaligus. Dia perlu dibuat satu demi satu. Jadi sebab itu, saya ambil kesempatan pada hari ini untuk berkongsi bahawa satu kertas dasar sedang dibangunkan, dan sebenarnya dah hampir siap lah, yang bertujuan untuk mengambil jalan dan mencadangkan kepada kerajaan bagaimana untuk kita mengurangkan approved permit ataupun AP dan juga import permit. Di kalangan masyarakat ni dia ingat kita ada permit yang mahal. Dia ingat AP je. Sebab dulu orang ingat untuk bawa barang luar masuk, orang ingat kereta je lah kan perlu ada AP masuk. Sebenarnya ada dua permit, kategori permit ni. Satu approved permit, satu import permit. Kedua-dua ini perlu dikaji secara terperinci, dan Kementerian Ekonomi telah mengambil masa 5-6 bulan dah kita sebenarnya, sebab dia tak boleh kata sekaligus hapus terus ataupun tutup sana tutup sini. Kita kena tengok di seluruh rantaian bekalan itu, the whole value chain tu kita kena tengok, sebab kita juga nak pastikan supaya tidak ada gangguan. Kalau kita contohnya, kalau ada satu barangan yang sebenarnya ada 2-3 saja importer, never mind the fact that before this they get the AP or IP ataupun dia saja yang dapat lah. Tapi kalau kita kerat terus dan pasaran atau industri tidak bersedia lagi untuk memastikan ada pemain baru,
maka itu akan menyebabkan ada gangguan kepada bekalan. Jadi sebab itu kita ambil masa 5-6 bulan yang lepas. Memang panjang lah cerita dia, because I think kita ada berpuluh-puluh yang perlu dikaji satu persatu. Sebab itu saya tak sebut lagi sebelum ini. But I think now the paper is almost done and ready. Dan insyaAllah kertas dasar ini dijangka akan dibentangkan dan di Majlis Tindakan Ekonomi Negara dalam masa 1-2 bulan daripada sekarang. It is waiting for the slotting at the M10. Dan dengan keputusan dasar yang akan dicapai di peringkat kerajaan insya-Allah, dengan mengurangkan atau menghadkan AP dan IP, kerajaan berharap akan terus dapat bukan saja mengawal inflasi seperti yang berlaku sekarang, kita juga berharap semakan semula kepada AP dan IP ini akan dapat menurunkan harga barang, khususnya barang import. Dan ini akan menambahkan lagi daya saing di dalam pasaran bekalan, terutamanya makanan tempatan, dan secara langsung membantu meningkatkan kuasa beli rakyat dan meringankan kesan inflasi. Seperti juga ada ruang untuk kita baiki peraturan-peraturan bersifat anti-monopoli dan juga persaingan untuk memastikan pasaran yang lebih berdaya saing, dan tumpuan ini iaitu dengan secara berterusan untuk kita nilai kemampanan setiap sektor dan industri, terutamanya yang bersabit dengan makanan. Kita berharap dengan meningkatkan persaingan dan kemampanan industri ini, harga barang dan perkhidmatan akan menjadi lebih berpatutan. Dan kawalan inflasi yang datang seiring dengan peningkatan kuasa beli rakyat, sama ada kerana kita berjaya mengawal inflasi atau sama ada kerana kita berjaya meningkatkan gaji rakyat, ini adalah komponen kritikal kepada ekonomi madani. Dan pendekatan ini akan dilaksanakan dengan cara yang inklusif, berkesan dan berkekalan untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Ayat yang terakhir itu pegawai saya letak. Saya selalunya tak adalah baik, tak inklusif dan sebagainya kan.